Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Skim Perubatan Madani merekodkan lebih 1 juta lawatan pesakit bagi rawatan sakit-sakit ringan percuma di klinik swasta yang berdaftar. Sejak skim itu diperkenalkan pada 15 Jun lepas sehingga hari ini, sebanyak 1,05,645 rawatan sakit-sakit ringan telah diberikan kepada 785,623 pesakit. Kesemua rawatan melalui 2,506 klinik swasta dengan jumlah perbelanjaan keseluruhan sebanyak 62.5 juta ringgit. Peruntukan sebanyak 100 juta ringgit diberi dalam belanjawan 2024 agar skim ini dapat diteruskan. KKM menyarankan pengambilan dos penggalak ketiga vaksin COVID-19. Keutamaan bagi golongan rentan serta berisiko tinggi berikutan peningkatan kes. Menteri Bertanggungjawab menjelaskan bekalan vaksin masih mencukupi dan belum mencapai tarikh luput. Pelaksanaan itu juga untuk melindungi orang ramai daripada jangkitan mutasi dan strain baharu COVID-19. Jabatan Peguam Negara sedang merangka draft cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan hak kewarganegaraan anak yang dilahirkan di luar negara hasil perkahwinan wanita tempatan dengan lelaki warga asing. Menteri Dalam Negeri memaklumkan draft itu dibuat bagi meminda perkara 14-1-B untuk memasukkan perkataan ibu dengan tujuan membolehkan kewarganegaraan anak diperoleh secara kuat kuasa undang-undang. Keperluan itu bersesuaian dengan nasihat Majlis Raja-Raja dan pemakaian undang-undang itu bersifat kehadapan serta bukan retrospektif. Pemberian bantuan penghargaan khas kepada pesara PKKP diteruskan untuk tempoh Januari hingga Disember 2024 kepada pesara dan penerima pencen terbitan yang terkesan. Kenyataan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam menyebut perkara itu telah dipersetujui mesyuarat Jemaah Menteri. Sebelum ini kerajaan telah memutuskan supaya bayaran PKKP dilaksana bagi tempoh Julai hingga bulan ini. Inisiatif pelaksanaan program Payung Rahmah akan diteruskan dan diperkasa di beberapa kementerian lain. Menteri KPDN yang baharu Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, legasi Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub akan diteruskan sebagai agenda nasional negara. Program itu adalah untuk membantu rakyat yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup, terutama ketika ekonomi negara sedang pulih daripada kesan pandemik COVID-19. Kepantasan pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Macang Kelantan berjaya menyelamatkan 4 remaja daripada dihanyutkan banjir. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Mohtar Cikmah berkata, ketika tiba di lokasi terdapat 4 remaja berusia 16 tahun dihanyutkan banjir dan tersangkut di atas pokok pada jarak 150 meter. Namun kesemua mangsa berjaya diselamatkan dan diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Polis Selangor mengesan 2 lagi saksi kanak-kanak berkaitan kes kematian Zain Rayyan Abdul Matin. Ia hasil saringan beramai-ramai yang dijalankan di apartmen idaman. Mereka mendakwa melihat Zain Rayyan di tingkat 2 dan 3 Blok R pada petang mangsa didapati hilang. Setakat ini keterangan 86 individu telah diambil selain 238 sampel DNA diperoleh polis. Angka penduduk apartmen itu yang diperiksa mencecah 5,628 individu. Siasatan kes kematian sepasang suami isteri warga emas disyaki dibunuh anak kandung sendiri selesai. Ketua Polis Kuala Lumpur mendedahkan pihaknya selesai merakam keterangan 12 individu untuk bantu siasatan. Mereka terdiri daripada ahli keluarga, jiran dan saksi kejadian. Suspek dipercayai bunuh ibu bapanya kerana tidak diberi wang untuk membeli dadah. Kertas siasatan lengkap akan diserah kepada Timbalan Pendakwa Raya minggu ini. Susulan kes seorang pelajar melarikan diri dari sekolah kerana mendakwa dibuli. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, keterangan mangsa akan dirakam sebaik dia selesai terima rawatan perubatan. Pelajar lelaki itu kini berada dalam ward Hospital Chancellor Tuanku Mukris. Tindakan selanjutnya akan ditentukan selepas keterangan selesai diambil.
Kementerian Pendidikan siasat dakwaan guru kasari murid ketika penganjuran majlis rasmi. Menerusi kenyataan, kementerian terus komited pastikan keselamatan murid, guru dan seluruh warga institusi pendidikan bawah kelolaannya terpelihara. Sehubungan itu, golongan pendidik dinasihati sentiasa memelihara etika, menjunjung etika tinggi martabat serta profesionalisme perguruan. Seorang remaja dipenjara 30 tahun dan disebat 12 kali kerana membunuh bapa sepupu di Machang 6 tahun lalu. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi selepas mendengar dan meneliti hujah kedua-dua pihak. Juga mengambil kira beberapa faktor termasuk gangguan suara berterusan dialami tertuduh dan perangai aneh sejak kecil. Aktiviti penyeludupan haiwan ternakan dari negara jiran semakin meningkat. Terbaru, Jabatan Veterina Terengganu berjaya mematahkan cubaan seludup masuk 78 ekor kambing pelbagai jenis secara haram ke negara ini. Kesemua haiwan ternakan yang disudup itu bernilai lebih RM100,000. Kes disiasat ikut Seksyen 36 Akta Binatang 1953. TVET bukan lagi pilihan kedua bagi pelajar peringkat menengah untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, graduan dalam aliran TVET kini mempunyai potensi besar menjadi tenaga mahir negara dalam pelbagai bidang yang mampu menjanjikan pendapatan serta taraf kehidupan lebih baik untuk masa hadapan. Mahasiswa, tenaga pengajar serta pentadbir, tiga komponen utama yang bakal diberi tumpuan dalam memacu institusi pendidikan tinggi Malaysia. Ketika menyatakan komitmen itu, Menteri Pendidikan Tinggi yang baharu komited untuk bersama pasukan KPKT bagi meneruskan setiap dasar sedia ada yang telah digariskan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sebelum ini. 1.5 juta kilowatt jam dengan nilai penjimatan bil elektrik berjumlah lebih 7 juta ringgit sepanjang 10 tahun penganjuran pertandingan cabaran kecekapan tenaga. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata, generasi muda perlu sedar kepentingan kecekapan tenaga dalam pelaksanaan agenda pembangunan lestari negara. Ia adalah usaha untuk mencapai aspirasi Malaysia bagi pelepasan gas rumah kaca GHG sifar bersih seawal tahun 2050. Usaha menggalakkan penyertaan wanita dalam industri penjagaan akan dipergiat. Ini bagi memenuhi permintaan sebagai pengasuh kanak-kanak dan OKU. Selain penjaga warga emas, KPWKM akan sediakan program latihan untuk tingkatkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan. Inisiatif tersebut bagi melahirkan pekerja yang terlatih dan berilmu. Media tempatan dianggar kerugian kira-kira 2 bilion ringgit daripada jumlah 4.5 bilion ringgit hasil iklan tahunan kepada 3 gergasi media sosial masing-masing Meta, Google dan TikTok. Menteri Komunikasi berkata, kementerian memandang serius isu itu yang perlu diperinci dan diberi penekanan. Memandangkan ketika ini hasil iklan hanya dibayar kepada syarikat penyedia platform media sosial dan bukan kepada organisasi media. Sementara itu, Menteri Komunikasi melihat pelancaran stem khas Palestin Merdeka oleh Pos Malaysia sebagai tanda solidariti kepada perjuangan rakyat Palestin. Ia menunjukkan komitmen kerajaan yang teguh menyokong Palestin. Stem berkenaan bakal berada di pasaran bermula 18 Januari depan. Organisasi media yang mempromosikan keganasan masyarakat dan ucapan kebencian tidak mempunyai tempat di Malaysia. Timbalan Menteri KKD berkata, kempen penguatkuasaan undang-undang akan dijalankan berkaitan isu tersebut. Menurutnya, wartawan kini menikmati ekosistem media yang jauh lebih baik seperti dicerminkan dalam peningkatan kedudukan kebebasan akhbar antarabangsa. Bagaimanapun, usaha lebih besar perlu dilakukan untuk meningkatkan lagi kedudukan Malaysia dalam ranking antarabangsa. Lebih 180,000 masyarakat di Perlis terima manfaat daripada 174 program jualan rahmah sehingga kini. 117 program daripadanya menerusi jualan rahmah bergerak, manakala selebihnya di premis-premis perniagaan di seluruh Perlis. Pengarah KPDN Perlis berkata, nilai jualan keseluruhan dalam kesemua siri jualan rahmah mencecah 3.290 juta ringgit. KPDN Perlis juga komited menambah baik inisiatif tersebut sebagai usaha memastikan manfaatnya terus dinikmati golongan sasar.
UMAM Kampus Perlis kini bersedia menerima kemasukan seramai 150 pelajar bagi mengikuti 5 program yang ditawarkan. Antaranya Doktor Falsafah Teknologi Maklumat, Doktor Falsafah Pengajian Islam dan Doktor Falsafah Pendidikan. Naib Chancellor UMAM memaklumkan, selain menumpukan bidang penyelidikan, penelitian dan kajian akademik, UMAM turut mensasarkan pelaksanaan program sosial dan komuniti. Ia sekaligus mendukung hasrat mewujudkan komuniti seimbang kepada masyarakat. Asia akan meningkatkan kekerapan dan menambah laluan penerbangan baharu ke India bermula suku pertama tahun hadapan. Ia selaras langkah pengecualian visa selama 30 hari untuk pengembara warga China dan India mulai 1 Disember lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Asia Malaysia berkata, 7 lagi laluan baharu ke India bakal ditambah daripada 8 ketika ini. Inisiatif itu akan meningkatkan kesalin hubungan dan merangsang pertumbuhan sektor penerbangan dan pelancongan. Pemain industri re-takaful atau takaful semula di negara ini berada pada kedudukan baik dan bersedia menjadi sebahagian daripada rantaian nilai takaful global dan domestik. Timbalan Gubernur BNM berkata, sektor takaful semula berupaya untuk terus diperkukuh, disokong ekosistem komprehensif serta infrastruktur yang memudah cara. Perkembangan terkini kini menawarkan bidang pertumbuhan baharu bagi sektor takaful semula. Pembaharuan menyeluruh perlu dilaksana kepada industri bekalan elektrik. Ia bagi menggalakkan daya saing pasaran seterusnya, memacu perkembangan sektor tenaga boleh baharu. Menurut Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi, IDIAS, tindakan itu selari prinsip asas Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara. Sabah mahu meneroka ekonomi biru dengan kerjasama pelabur asing yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan. Kata Ketua Menteri, ekonomi biru menjanjikan potensi besar antaranya dalam bidang perikanan dan akuakultur, perkapalan dan pengangkutan logistik, pelancongan tenaga boleh baharu, sumber mineral, bioteknologi dan farmasutikal serta karbon biru. Sabah juga melihat potensi ekonomi itu dalam bidang pengurusan sisa dan kawalan pencemaran, kajian dan pembangunan serta infrastruktur marin. Perkembangan konflik di Semenanjung Gaza, jumlah korban perang Palestin-Israel kini melebihi 18,000 orang. Serangan terbaru dilancar Zionis menyasarkan kawasan Rafah di selatan Gaza yang memusnahkan sebuah rumah selain mengakibatkan ramai cedera termasuk kanak-kanak. Serangan berterusan Zionis mengakibatkan sistem penjagaan kesihatan Gaza lumpuh. Bekalan air bersih antara impak konflik berterusan di Gaza. 2.3 juta penduduk Gaza berdepan masalah tiada air bersih. Penduduk terpaksa menggunakan air laut untuk kegunaan harian meskipun berisiko terhadap kesihatan mereka. Akibat serangan, infrastruktur rawatan kumbahan dan kebanyakan telaga air telah musnah. Azerbaijan dan Armenia membuat pertukaran tahanan perang dengan sasaran normalisasi hubungan antara kedua-dua negara. Pertukaran melibatkan 32 warga Armenia yang kebanyakannya ditahan pada hujung tahun 2020. Sementara Armenia menyerahkan 2 tentera Azerbaijan yang ditahan sejak April 2023. Kedua-dua negara memilih perjanjian damai atas dasar menghormati prinsip kedaulatan dan integriti wilayah. Sekurang-kurangnya 16 orang maut dan 6 lagi cedera parah selepas 17 buah kenderaan terlibat kemalangan di sebuah lebuh di Venezuela. Menurut laporan awal, kemalangan itu berlaku apabila sebuah truk merempuh bahagian kereta yang berhenti kerana terdapat kemalangan lain di hadapan. Impak daripada rempuhan kuat berkenaan menyebabkan kenderaan-kenderaan terbabit terbakar. Jepun mengesahkan kematian pertama akibat jangkitan Mpox di negara itu. Pegawai Kementerian Kesihatan berkata mangsa ialah seorang lelaki berusia 30-an tinggal di wilayah Saitama, berhampiran ibu negara Tokyo. Tahun lepas, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menamakan semula cacar monyet kepada Mpox. Namun pada Mei lalu, WHO mengisytiharkan Mpox bukan lagi kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan peringkat antarabangsa. Lebih banyak salji turun di Beijing susulan jangkaan gelombang sejuk melanda ibu negara China itu. Suhu tertinggi dicatat pada Khamis hanya negatif 2 darjah Celsius dan yang paling rendah negatif 5 darjah Celsius. Selepas gelombang salji dijangka berakhir hari ini, bandaraya itu akan dilanda gelombang sejuk dengan suhu minimum di bawah negatif 10 darjah pada waktu malam.
Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.